Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba' Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bertemu kita lagi dalam Huda Al-Quran, ya, special Ramadan. InsyaAllah pada hari ini, saya harap suara saya boleh didengari, insyaAllah ya. Mudah-mudahan kita berharap dipermudahkan urusan kita nak menghabiskan insyaAllah 30 juzuk di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Dan hari ini kita sampai juzuk ke-20. Okey, juzuk ke-20, sahabat-sahabat, maksudnya malam tadi kita dah masuk malam yang ke-10 terakhir dan mungkin malam tadi adalah malam Lailatul Qadr yang antara cluenya ialah pada 10 malam yang terakhir. Baik, jom kita tengok pada juzuk ke-20 ini bermula, dia ada tiga surah. Yang pertama surah hujung sahaja daripada surah An-Naml. Surah Semut. Surah An-Naml ada sedikit ya, daripada ayat 56 sehingga ayat 93. Lebih kurang dalam 2 muka surat lebih. Ya, itu dalam surah An-Naml. Yang kedua surah Al-Ankabut. Nampak gayanya dua dalam juzuk ke-20 ni, dua surah itu daripada surah yang diberi nama surah binatang. Di pertengahannya surah An-Naml, surah Al-Qasas dan surah Al-Ankabut. So ada 3 surah lah. Surah Semut, surah cerita-cerita iaitu cerita-cerita yang di dalam Al-Quran, dan yang ketiga iaitu surah Al-Ankabut. Okey, yang ini adalah konten ataupun apa yang ada yang terkandung di dalam juzuk ke-20. Baik, saya baca dahulu daripada surah An-Naml ayat 56. Ayat 56 merupakan ayat pertama dalam dalam juzuk ke-20. Baik, ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Sadaqallahul azim. Jawapan kaumnya tidak lain tidak bukan jawab qaumihi, iaitu cerita pasal kaum Lut. Kita dah tengok semalam, ya, Ustaz dah baca tentang ayat yang terakhir di dalam juzuk ke-19 berkaitan dengan dosa fahisyah, iaitu dosa homosid yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jadi apa kaum dia kata bila Nabi Lut memberikan nasihat kepada kaumnya? Dia jawab qaumihi, dia kata qalu akhriju ala Lut. Dia kata bawa keluar, halau ya, Lut dengan kaum dia keluar. Keluar daripada mana? Keluar daripada kampung kita. Keluar daripada tempat kita. Dia kata mereka ni orang-orang yang menganggap dirinya suci. Depa tu perasan baik. Puyo. Beginilah jawapan orang yang tidak mahu mendengar nasihat daripada orang yang diutus menjadi pemberi peringatan. So, bukan sahaja dia nak insaf, bukan sahaja dia nak terima taubat, tapi malahan nak dibuat keluarnya, nak di-kick out Nabi Lut alaihi salam. Itu ayat pertama, ayat 56. Dan kita nak tengok ayat terakhir dalam juzuk ke-20. Ayatnya daripada surah Al-Ankabut. Surah apa? Labah-labah. Surah labah-labah.
ataupun lelabah. Kadang-kadang saya pernah dengar juga dia tulis lelabah. Sebab apa? Labah-labah dia jadi dua kan. Jadi surah labah-labah ini dalam bahasa Inggeris dia spider. Maka orang Inggeris pun buatlah cerita Spiderman. Jauh benar dengan cerita pasal spider tu. Ya. Baik, surah spider ni insya-Allah nanti kita akan nak tengok ya apa dia punya tadabbur tentang yang Allah naikkan ya Al-Ankabut itu menjadi nama surah. Baik. Ayat 45. Ayat berapa? 45, iaitu surah ayat terakhir dalam juzuk 20. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik. Ayat 45 yang bermaksud utlu, iaitu bacalah. Kan kita sebut tilawah, tilawatan, iaitu maksudnya ialah yang sama dengan ayat ni, iaitu utlu, bacalah. Baca apa? Ma uhiya ilaika min kitab. Minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah dalam kitab, iaitu bacalah Quran. Allah suruh bacalah Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat, untuk kita selamat daripada dosa fahisyah, selamat daripada dosa-dosa faraj, selamat daripada kemungkaran, nak kena buat apa? Yang pertama, kena dekatkan diri dengan Al-Quran, kena baca Al-Quran. Itu nombor 1, utlu ma uhiya ilaika min kitab. Nombor 2, wa aqimis salah. Baca Quran, tunai salat. Allah, simpelnya. Kan ramai orang kata, Ustazah, macam mana saya nak bebaskan diri daripada dosa onani, dosa tonton perkara lucah, apa lagi, dosa berzina, dosa banyak, dosa susah nak lepas. Saya kata, ya, betul walaupun nampak gaya macam, iya ke? Dengan dua ni dia boleh lepas pada dosa. Kalau kita buat sungguh-sungguh, mula baca Quran, mula salat, insya-Allah kedua-dua ni mampu untuk menjaga kita. Bukan saya yang kata, tapi kita tengok apa Allah kata. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghalang kamu daripada melakukan dosa faraj dan juga dosa kemaluan dan juga perkara-perkara mungkar. Di sini kita boleh tengok, Ustazah, macam mana kalau orang tu masih lagi buat dosa tapi dia solat? Dia masih lagi zina tapi dia solat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ayat ni tak betul ke? Bukan ayat yang tak betul. Solat kita yang tak betul. Bukan ayat dia tak betul ya. Yang masih berlaku kekurangan, kecacatannya, kita baca Quran tapi kita tak faham apa kita baca. Kita salat tapi kita tak rasa yang kita salat. Kita salat tapi kita susah untuk kita jumpa orang yang salat dan mendirikan salat. Dia merasai dia salat dan merasai bahawa akulah orang yang musalli, orang yang menunaikan salat, jarang. Maka kalau masih lagi buat kemungkaran, masih lagi buat dosa-dosa kemaluan dalam keadaan kita salat, maka perbaikilah salat kita. Perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran. Nescaya salat dan Quran lah yang akan menjaga diri kita. Kita ni lemah, sahabat-sahabat. Kita tak mampu untuk jaga diri kita. Tapi yang menjaga diri kita, bila kita tunai hak Allah, kita tunai apa yang Allah suruh, aqimus salah, dan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Okey? Nampak dua tu jelas ya? Wala dzikrullahi akbar.
Nah, dan apa maksudnya daripada ayat itu? Mengingati Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain-lain. Allahu Akbar. Kita baca Quran pun hakikatnya matlamatnya untuk ingat Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk menyadari kebesaran Allah. Kita solat pun sama. Wala zikrullahi akbar. Solat tu dah tiang agama dah, penghulu segala ibadah. Tapi masih lagi dalam solat matlamatnya ialah untuk kita mengingati Allah. Orang yang ingat Allah, insya-Allah dia merasai kehebatan Allah, dia malu dengan Allah untuk buat dosa. Tapi orang yang tak malu untuk buat dosa ialah orang yang tidak merasai diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah tahu. What are you just doing? What are you doing? Apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita laku? What did us doing? salah. Kan? Apa yang telah kita lakukan semuanya Allah tahu. Allahu Akbar. Tak ada tempat yang boleh sembunyi dari pengetahuan Allah. Ya Allah, ayat pertama dan ayat kedua pun, ayat pertama dan ayat terakhir di dalam surah, dalam juzuk 20 pun dah buat hati kita rasa, ya Allah, cantiknya Al-Quran, indahnya Al-Quran. Kalaulah aku dapat merasai apa yang ada dalam ayat Allah, pasti hati kita terus hidup, hati kita terus segar dan mekar dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama kita nak masuk beberapa singkapan, kita nak menyingkap cerita ataupun isu yang kita nak bangkitkan bersama di dalam surah An-Naml. Sebenarnya surah An-Naml kita dah ni lah kan, kita dah bincang semalam tentang semut itu sendiri, bagaimana bicaranya dengan tenteranya, dan akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa, fatabassam. Apa ayatnya? Ayatnya pada fatabassama dhahikan, pada ayat 19. Bila semut tadi berbicara dengan tenteranya, maka dengarlah Nabi Sulaiman pun tersenyum. Ustaz dah cerita kan semalam kan? Apa cerita? Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Nabi Sulaiman tersenyum melihat betapa adilnya seekor semut yang kecil ini kepada rakyat yang dipelihara ataupun dijaga olehnya. Malu kita kan, manusia ni kadang-kadang dengan orang bawahan tu lah dia nak ambil kesempatan. Dengan orang bawahan tu lah dia nak bully. Inilah masa aku nak balas apa benda yang selama ni dia buat. Sekarang ni aku jadi bos, sekarang ni aku jadi ketua. Ambil kau kan. Nak balas dendam. Ya, sakit hati. Tapi sebab dia ada kuasa, masa tu dia boleh apply lah kemarahan ataupun ketidakpuashatian dia. Malu kita dengan semut. Sebab tu Nabi Sulaiman terus doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mata allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Masya Allah. Nabi Sulaiman kan menjadi ketua. Nabi Sulaiman kan jadi ketua yang Allah bagi kepimpinannya luar biasa. Bukan saja pimpin manusia, pimpin angin, binatang, pimpin juga jin kan. Dia boleh bagi arahan. Jadi Nabi Sulaiman refleksi diri, ya Allah, berikanlah aku merasai kesyukuran atas nikmat yang Kau telah berikan ini, supaya aku ini menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang menjadikan kenikmatan tadi bertukar menjadi amal salihan, menjadi amal-amal yang salih. So sahabat-sahabat kita bersama, setiap pada kita ada orang yang duduk di bawah kita, anak-anak kita, orang bawahan kita dekat office, ada orang-orang yang duduk di bawah kita, ejen-ejen kita. Jangan zalim. Tolong gunakan, tengok semut tadi, kita ambil ibrah. Itu sebenarnya semalam sebenarnya kita dalam surah An-Naml yang kita ambil dalam ayat semalam. Okey. Kita nak tengok sedikit dalam surah An-Naml apa yang kita nak ambil di dalam ayat ini.
وقال الذي وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا آباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Baik, kita nak ambil sedikit pada ayat 68 dan 67 dan 68. وقال الذين كفروا, iaitu pada ayat dan orang kafir itu berkata setelah kita menjadi tanah, kan, idza kunna turaban wa abauna, dan juga nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan daripada kubur? Inna itu satu pertanyaan, dan pertanyaan orang kafir. Ingat pertama tadi disebutkan waqala allazina kafaru, orang kafir dia tak yakin. Maka dengan tidak keyakinan tadi timbul soalan, macam mana kita nak keluar balik pada kubur? Kita dah jadi tanah, jadi debu. Tak logik, kan? Mission Impossible. Tu yang dia buat. Apa nama? Cerita Jebon 707 tu. Kan? Mission accomplished, Mission Impossible. Jadi, kenapa Mission Impossible? Dia kata takkanlah kita nak keluar balik daripada kubur kita ni. Kita dah jadi tanah. Laqad wu'idna hadha. Ayat 68, sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Dan kami dan nenek moyang kami, bukan kita orang je, nenek moyang kita pun dulu-dulu, rasul-rasul yang datang semua cerita benda sama. Semua kata, jangan buat macam ni, nanti kamu dibangkitkan. Sama je cerita dia. Maka mereka pun buat satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Sebenarnya ini adalah dongeng orang terdahulu. Asatirul awwalin. Apa maksud asatirul awwalin? Kisah dongeng-dongeng orang dulu-dulu, kisah dahulu kala yang tak ada logiknya, yang tak ada akalnya, yang tak ada possibility-nya. Alah, biasalah orang dulu cerita-cerita macam tu. Itulah kesimpulan yang mereka lakukan. Kerana apa? Ada hati yang tidak yakin dengan cerita tentang hari kebangkitan. Sahabat-sahabat, apa yang kita nak ambil tadabbur daripada ayat ini, janganlah kita sangsi. Kita tak nampak lagi. Dan tak ada orang pun yang boleh cerita bangun daripada kubur, cerita pada kita, kan? Janganlah korang buat macam ni. Betul, tak ada orang. Sedangkan mereka dah nampak apakah hakikat alam barzah, apakah hakikat syurga dan neraka. Mereka telah dibukakan tingkap untuk melihat. Kalau syurga, kalau ahli jannah, dia nampak kenikmatan itu melalui tingkap tersebut. Kalau dia adalah ahli nar, ahli neraka, telah dibukakan tingkap tersebut untuk mereka merasai kesakitan dan keazaban tersebut. Mereka dah nampak, tapi tak ada orang buat bangun bagi tahu kita, betul nak, jangan kamu malah nak, tak ada. Dan Allah nak menguji hati kita, bagaimana kita beriman kepada Allah dengan perkara yang ghaib, tak nampak, tapi kita yakin benar dan percaya. Jangan jadi macam orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sahabat-sahabat, jom kita masuk surah yang kedua, iaitu surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, kita nak tengok antara perkara yang ada pada muka surat kedua, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas bermula daripada ayat muka surat 385. Muka surat 386 cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Okay? Nabi Musa cerita dia, subhanallah, daripada bayi lagi sudah ada cerita dalam Al-Quran. Tatkala Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم.
sikit lagi ayat 8. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Baik, sadaqallahul azim. Sikit lagi sebab saya nak ambil dekat qurratu ainin. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Maksudnya kami telah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa bahawa susuilah anakmu. Ya, bila kita sebut tentang susui anak dalam ayat ini, suatu perintahlah an ardi'ihi. An ardi'ihi. An ardi'ih. Jadi, bila Allah suruh ibu Nabi Musa susukan anak, sebenarnya kalau tak ada perintah pun, sebagai kasih dan sayang daripada seorang ibu, dia mesti akan menyusukan anak. Tapi rupanya ada juga pada hari ini yang malas. Malas nak menyusu. Lahir-lahir dia bagi susu formula terus. Memang keringlah susu tu kan. Sebab apa? Sebab tak nak memberikan hak tersebut kepada anak tadi. Yang kering susu lain cerita. Itu lain cerita. Okey. Jadi an ardihi. Maksudnya Allah suruh ibu Nabi Musa susukan dulu. Fa idza khifti alai. Kalau kamu takut nanti Nabi Musa ini akan dibunuh oleh Firaun dan kuncu-kuncunya. Kamu buat apa? Fa alqihi fil yammi. Kamu campaklah Nabi Musa ini ke dalam sungai. Fil yammi, ya, yang mengalir, airnya mengalir. Dan kamu jangan takut, jangan sedih, jangan bimbang. Janji Allah kepada ibu Nabi Musa dalam ayat yang sama. Tengok yang pertama Allah bagi ilham. Allah bagi perintah. Ya. Perintah ada dua. Apa dua perintah dalam ayat ini? Yang pertama an ardi'i. Hendaklah kamu menyusukan. Itu perintah pertama. Perintah kedua Allah suruh fa'alqihi. Campakkan di dalam sungai. Satu ayat terkandung dua perintah. An ardi'ihi, iaitu susukan, fa'alqihi, iaitu hi itu semua kembali kepada Nabi Musa ya. Yang hi itu kepada anak dia iaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'alqihi iaitu campakkan. Dua perintah dan dua larangan. Dalam ayat yang sama. Apa larangannya? Wala takhafi. Ada la kat situ. Jangan kamu takut. Dan jangan kamu bimbang. Dua perintah dan dua larangan. Dan di hujungnya ada janji. Bila kita taat pada perintah Allah, apa Allah suruh kita buat, apa Allah suruh tinggal, apa Allah larang kita tinggal, nanti Allah akan bagi janji yang baik. Aqibatul lil muttaqin. Janji yang baik kepada orang yang telah taat, kepada orang yang telah bertakwa, orang yang telah ikut apa Allah suruh. Masya Allah. Sahabat-sahabat, apa janjinya? Yang Allah akan bagi berita gembira kepada Nabi Musa, iaitu inna radduhu ilaiki, iaitu kami akan pulangkan dia, iaitu Nabi Musa kepada kamu. Dan berita gembira yang kedua, waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan angkat dia menjadi rasul, di kalangan rasul. Baik, sahabat-sahabat, bila dah dicampak di atas, di dalam sungai, kemudian dikutip oleh siapa? Imra'atu Fir'aun. Ya, dalam Quran tak sebut nama dia Asiyah, tapi disebut Imra'ah, iaitu Fir'aun. Wanita Fir'aun, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun, bila dia nampak, ya, kita tahu Fir'aun tahu, dia dapat petunjuk, petanda yang dia akan dibunuh oleh seorang lelaki daripada Bani Israel. Jadi sebab takut kehilangan kuasa, kehilangan kerajaan, maka diperintahkan untuk dibunuh bayi-bayi lelaki. Dah dia suruh tentera ni pergi bunuh bayi-bayi lelaki, tiba-tiba isterinya dapat jumpa dengan seorang bayi lelaki.
Masa tu Fir'aun, macam mana boleh datang kat sini bayi ni kan? Tapi apa kata isterinya? Waqalat imra'atu fir'auna, iaitu dialog isteri Fir'aun, qurratu aini li walak. Dia kata, Allah, budak ni mesti nanti akan jadi buah hati aku dan kau, wahai Fir'aun. Jadi penyejuk mata, boleh jadi anak kita ni, Fir'aun. Subhanallah. Apa tadabbur yang kita nak ambil pada ayat ini? Ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, tatkala seseorang itu dipilih oleh Allah, telah mendapat cinta Allah, Allah akan perintahkan seluruh alam untuk mencintai orang itu. Nampak tak? Sekali lagi, tatkala seorang hamba itu mencintai Allah, sewaktu seorang hamba itu memenuhkan isi hatinya dengan hubbulillah, dengan cinta Allah, apa yang akan berlaku? Allah arahkan malaikah dan seluruh makhluknya, cintailah si dia, cintailah orang ini. Akhirnya Nabi Musa yang sepatutnya di antara calon-calon bayi lelaki yang kena bunuh, dikutip, dipungut, diambil semula oleh isterinya dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Begitulah tatkala Allah telah memberikan cintanya, maka bukan sahaja Asia, tapi juga menjadi mata, penunjuk mata kepada Fir'aun. Okey? Baik, itu satu tadabbur yang kita nak ambil. Baik, yang kedua, masih lagi kisah Fir'aun, masih lagi kisah Nabi Musa, tapi kita tengok Nabi Musa dah besar. Nabi Musa sudah menjalani, masa itu belum dapat risalah lagi, pada muka surat 388. Ini perjalanan bagaimana Nabi Musa alaihissalam akan menjadi seorang yang kita kata apa? Ibnu Sabil, keluar daripada kampungnya. Dekat mana? Nabi Musa ni dia duduk di Mesir. Keluar daripada Mesir, pergi ke Madian untuk menyelamatkan diri, dan kemudian kembali nanti ke Mesir, baru dia akan dapat risalah, dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak ambil satu ayat sahaja pada ayat 26. Okey, sikit lagi kita. Ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajiruh inna khaira man istajartal qawiyul amin. Baik, Surahul Azim ayat 26 bermaksud, dan salah seorang daripada kedua wanita itu, qalat ihdahuma, ihda maksudnya salah seorang, daripada dua orang tu, huma seorang yang berkata, dia abati, dia panggil ayah dia. Dia panggil ayah dia dengan suatu panggilan yang kasih sayang. Panggilan manja lah seorang anak kepada ayah, abati. Ada orang panggil abi, ada orang panggil walid. Abati, ya abati, istajiruhu, ambillah dia sebagai pekerja kita. Bayarlah dia upah untuk dia bekerja dengan kita. Inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik, manistajarta, sebaik-baik orang yang kita ambil untuk diberi upah ataupun menjadi pekerja kita, dengan dua sifat. Yang pertama al-qawi dan yang kedua al-amin. Kedua-dua sifat ni ada pada Nabi Musa alaihissalam. Okey, Nabi Musa ada kedua-dua sifat ni. Di manakah yang kita nak tadabbur hari ni, di manakah sudut dan sisi kuatnya Nabi Musa, dan di manakah sisi al-aminnya, jujurnya Nabi Musa? Pernah tak kita kaitkan, kat mana pula dia tahu Nabi Musa? Yang tahu ni perempuan tadi, anak Nabi Syuaib. Sedangkan anak Nabi Syuaib tak pernah kenal pun dengan Nabi Musa, betul tak? Orang Mesir, orang luar ni, macam mana dia boleh kenal yang lelaki ni adalah orang yang kuat? Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, peristiwa sewaktu Nabi Musa nak tolong ambilkan air kepada binatang ternakan, kambing ternakan anak Nabi Syuaib, inilah yang mana mereka boleh tengok
keempat mata ni, dua orang anak Nabi Syuaib tengok, wah kan, macam tu kan, wah gagahnya, sasaja. Kenapa? Dia orang luar. Orang luar ni kalau nak datang kat satu kampung, tak kau orang cakap, kau siapa? Macam tu kan. Orang semua pandang pelik je kan. Kenapa? Dia ni duduk orang mana kan? Tiba-tiba nak datang ambil air kat sini. Tapi tak, Nabi Musa gagah. Nabi Musa berani. Nabi Musa ada perwatakan yang digeruni. Nabi Musa boleh jalan di kalangan lelaki yang ramai itu dan mengambil air. Tanpa ada rasa takut. Inilah kekuatan yang ada pada Nabi Musa. Kan? Jadi anak Nabi Syuaib kata, dia ni gagah ni ayah. Macam tu lah kan. Main ni. Dia punya kuat dia, hebat dia. Dia boleh terjah macam tu je. Dengan orang lelaki ramai-ramai. Dah lah orang lelaki tu orang tempatan. Betul tak? Dia orang luar. Subhanallah. Al-Qawi. Yang kedua, sahabat-sahabat Al-Amin. Di manakah Nabi Musa, anak-anak Nabi Syuaib tahu Al-Aminnya Nabi Musa ni? Masa Nabi Musa alaihissalam nak pergi ke rumah Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa ni tak tahu kan. So Nabi Musa ni duduklah belakang. Anak dia, yang dua orang ni, anak Nabi Syuaib ni tahu dan dia duduk depan. Bila dia duduk depan, bila ada angin kan, terselak lah kan kain tu, nampaklah betis, nampaklah kaki kan. Orang perempuan ni bila jalan ni macam, orang kata macam punggung kuda kan. Tu tengok kuda jalan cih macam tu kan. Jadi orang lelaki duduk belakang ni, ya Allah kan, macam-macam dugaan kat depan ni. Jadi dia kata tak apalah, biar aku duduk depan. Tapi sebab aku tak tahu kan, nak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kamu duduk belakang aku, bagi tahu aku kan, ke manakah arah rumah kalian. Maka di situlah dia orang kata, ya Allah, orang ni tak ambil kesempatan kan. Bagus lelaki ni kan, sangat-sangat amanah ya. Padahal kami berdua ni bukannya orang kalau dia nak buat apa-apa dia kuat kan, orang lelaki. Tapi tidak, sangat-sangat amanah kan, tidak mengambil kesempatan ya, sangat jujur ya, menundukkan pandangan, menjaga maruah. Ya Allah, ini sifat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Jadi sahabat-sahabat, jom kita sama-sama nak menjadi orang yang pekerja yang baik, pekerja yang amanah, pekerja yang kuat ya. Dia bukan berada pada jasmani, hakikatnya dia berada pada hati dan jiwa. So, ramai orang kata, kena pekerja yang kuat, kita kena pilih pekerja yang sihat di sudut badan. Ya, itu salah satu pada sudutnya. Tapi sebenarnya jiwa yang bersih itu, jiwa yang kuat itu akan mendatangkan perwatakan yang kuat. Kita tak nak jiwa-jiwa lemah ni. Jiwa-jiwa lemah duduk kat rumah lah. Tak boleh kerja. Nak kerja, jiwa mesti kental. Kan? Kena marah sikit, menangis kan. Waktu tak dihargai sedikit, rasa macam tak semangat lah nak kerja. Tak. Al-Qawi, dia tak perlu kepada penghargaan. Dia tahu, aku buat ni ada matlamat, aku nak Allah yang bagi. Sebab sahabat-sahabat, sikit lagi kalau kita tengok pada ayat ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia tak tahu lagi orang tu yang dia tolong ni akan mengucapkan terima kasih ke, akan bagi imbalan ke, dia tak tahu. Tapi dia tolong ikhlas kerana Allah. Betul tak? Nabi Musa ikhlas, dia tolong kerana Allah. Jadi orang yang mengharapkan pembalasan, orang ini dia tidak akan wujud. Al-Qawi, Al-Amin. Sebab apa? Dia ada sesuatu, ada benda. Kalau tak dapat inisiatif ni, kita tak berapa semangat lah kan. Dapat inisiatif baru semangat. Ada sesuatu. Tapi Nabi Musa dia buat dulu. Bila dia buat dulu, orang tu bagi ke tak bagi kemudian, tu terpulang. Tidak menjadi persoalan. Sahabat-sahabat, 1 jam dah, ya Allah ya Tuhanku. Tak apalah, saya terus lagi. Itu adalah ayat berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Boleh tengok sikit lagi pada ayat dalam surah Al-Qasas juga, pada ayat 76. Ayat 76 pasal Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz
ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Okey, sahabat-sahabat, maksudnya cerita pasal Qarun ada dalam ayat ini. Dalam ayat 76. Sesungguhnya Qarun itu adalah daripada kaum Nabi Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta dan kuncing-kuncinya yang sungguh berat yang dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Kisah dalam cerita Fir'aun pula Qarun ini Allah bagi harta lebih, tapi akhirnya dia tidak bersyukur, tidak menunaikan zakat, tenggelam di dalam hartanya. Jangan kita jadi orang yang sombong. Baik, last kali insya-Allah. Surah Al-Ankabut, sedikit sahaja surah Al-Ankabut pada ayat 3. Ayat 2, ayat 3. Ahasiban nasu yutraku. Ahasiban nasu yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahawa mereka akan biarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang sebelumnya, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Sahabat-sahabat, surah Al-Ankabut ajar pada kita untuk bila kita kata kita beriman, pasti Allah akan uji keimanan kita tadi. Tak kala kita diberikan ujian, jangan marah pada ujian. Kerana ujian juga datang dari Allah. Apa yang perlu kita buat? Ujian tadi nak membezakan kita ini taat ataupun mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, iaitu keimanan. Kita boleh sabit tak? Kita boleh sabat tak dengan keimanan? Bila ujian datang, kita perlu jadi lebih kuat. Jangan salahkan ujian. Jangan lemah kerana ujian. Tapi ujianlah yang membuatkan kita bangkit, kita move on, kita muhasabah, kita perbaiki diri. Itulah tujuan ujian, supaya kita berjaya dengan ujian tersebut. Baik, itu ayat kedua dan ayat ketiga, jangan kalah dengan ujian. Dan ayat terakhir berkaitan dengan surah Al-Ankabut, ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون. Sesungguhnya perumpamaan yang meminta perlindungan daripada selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya kamu mengetahui. Bila sebut tentang bait, rumah ni adalah apa? Lambangnya, lambang tempat kita berlindung. Tempat kita selamat daripada panas, hujan, daripada binatang buas, daripada diceroboh oleh orang luar. Okay? Itu peranan rumah. Jadi sahabat-sahabat, macam mana orang yang mengambil rumah itu, perlindungan itu daripada selain Allah? Min dunillah. Awliya, min dunillahi awliya. Menjadikan pelindung dia selain daripada Allah, menjadikan taghut sebagai pelindung dia, menjadikan berhala sebagai pelindung dia, menjadikan jin sebagai pelindung dia, menjadikan ideologi sebagai pelindung dia. Tak apa, kita duduk bawa ideologi feminisme, liberalisme ni selamat. Jangan. Kerana rapuh sangat pelindungan yang kamu cari kalau selain pada Allah. Dengan misalan kata seperti mana bait ataupun buyutil ankabut, iaitu rumah labah-labah. Rumah labah-labah, Allah bagi suatu perumpamaan, itulah rumah yang paling lemah. Kalau kita nak buat rumah, tak ada orang buat daripada contoh buat daripada apa? Kapas. Kapas kan? Sekali macam ni dia hilang semua. Tak ada. Orang buat rumah pada batu, orang buat rumah pada kayu. Kalau boleh buat kayu yang apa tu? Kayu jati. Orang buat rumah daripada simen, kan? Sebab apa? Sebab kukuh, sahabat-sahabat.
Kalau buat rumah daripada kain ataupun buat rumah daripada kapas, jangan nak kata binatang buas. Kalau kena hujan pun habis dah basah kita. Betul tak? Kan tak logik. Bagaimana bait Ankabut? Yang dibuat bait Ankabut tadi bukan senang. Dililit, dipusing, dianyam. Akhirnya jadi cantik. Tapi bila angin datang, jangan kata air, angin datang pun habis terbang. Tak jadi apa dah. Itulah ibaratnya perlindungan yang dibuat selain daripada Allah. Sahabat-sahabat, itu saja. InsyaAllah, kita jumpa lagi pada esok hari dalam juzuk 21. Terima kasih banyak-banyak. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.